Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala habibina al-Mustafa wa nabiyyina al-Mujtaba Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nussina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amma ba'd. Hadirin mukminin rahimakumullah, insya-Allah malam ni kita akan mula risalah baru di masjid ini. Adalah risalah yang ke-6. Kita pernah baca Al-Muyassar fi Tadabburi Suratul Mulki, kitab ataupun buku ringkas, risalah ringkas yang berbicara tentang tadabbur surah Al-Mulk. Kita pernah baca 100 antologi tadabbur. Kita pernah baca Wahai yang Beriman. Kita pernah baca di sini 12 karakter hamba, tadabbur bagi ayat 66 hingga habis surah Al-Furqan. Dan kita baru sebelum ni kita habiskan risalah Tanwir yang menghimpunkan 10 kaedah nabawiyah. Malam ni kita akan mula tadabbur. Kita akan mula menggunakan dan memanfaatkan buku ini. Judulnya adalah 30 Tadabbur Inspiratif. Buku ini adalah terjemahan gaya bebas, tak terjemahan secara harfan biharfin, tapi terjemahan secara olahan bebas daripada sebuah kitab yang berjudul Qawaid Quraniyah, Khamsuna Qawaid Quraniyah, karya Syekh Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil. Beliau menghimpunkan 50 ayat yang dipanggil dengan kaedah Al-Quran, dan susunannya itu agak panjang. Kita ringkaskan, kita terbitkan, alhamdulillah, dengan tajaan beberapa orang, beberapa pihak, kita berjaya terbitkan risalah ini. Dari risalah ini, malam ni kita akan mula memanfaatkannya. Untuk pengetahuan tuan-tuan, risalah ni tak ada ISBN. Kita tahu cerita ISBN. ISBN mereka buat dialog terbuka di Perlis 2 hari lepas. Sepihak tu dia mempertikaikan, rujukan satu pihak yang lain tu, antara poin pertikaiannya, dia kata sebab buku yang dirujuk itu tidak ada ISBN. ISBN ni tuan-tuan perasan ada tulis di belakang tu, nombor tu, itu ISBN. ISBN dia bukan susah nak dapat, tak susah nak dapat pun. Sebaik sahaja siap tulis, hantar muka depan ni, tajuk ni, hantar sinopsis, hantar secara online saja kat mereka, bayar dengan satu jumlah berasaskan kepada muka surat dan sebagainya, hantar. 5-6 hari lepas tu mereka akan hantar balik kat kita nombor rujukan ISBN dan juga barcode dia tu. Kita terima tu, kita pergi cetak bubuh lah tu, siap cetak, kena hantar 5 naskah kepada Perpustakaan Negara. Hak tu ya cerita ISBN ni. ISBN tu bukan menentukan buku ni memang betul, buku ni memang sahih, buku ni tak ada salah, tak. ISBN tu tujuan dia adalah untuk tujuan katalog di Perpustakaan Negara. Tu ya tujuan dia. Tapi nampak stres sangat kawan tu kemarin ni dengan ISBN. Dia duk kata buku yang dirujuk itu buku yang tidak ada ISBN. Jadi buku ni tak ada ISBN. Buku ni tak ada ISBN. Saya terjemahkan secara olahan bebas. Dalam mukadimah tu saya sebut macam mana kita terjemahkan daripada buku yang berjudul Khamsuna Qawaid Quraniyah, 50 kaedah Al-Quran. Tapi kita jadikan dalam buku ni sebanyak 30 untuk setiap hari dalam bulan Ramadan. Buku ni disiapkan untuk tadabbur Ramadan hari tu ni. Satu tu untuk malam raya, lebih kurang lagu tu. Jadi tuan-tuan tengok di muka 9. Di muka 9
kita bagi takrif ringkas berkaitan dengan tadabbur. Sebagaimana buku-buku sebelum ni, tadabbur ialah satu usaha untuk merenung secara mendalam akan ayat-ayat suci Al-Quran dan mengambil i'tibar pengajaran dari ayat tersebut. Tadabbur adalah satu ibadah yang boleh membawa pelakunya menghampirkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Pilihan kita nak beribadah dengan Al-Quran ni adalah cara dia adalah tadabbur. Tadabbur ni dia duduk kalau kita baca itu dia panggil tilawah. Itu kaedah kita beribadah dengan Al-Quran juga. Satu lagi dia panggil apa? Dia panggil tadabbur. Tadabbur artinya kita merenungi ayat tu. Kita renung ayat tu. Dan Al-Quran sebut afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aghfaluha. Sama ada kamu tadabbur Al-Quran ataupun hati kamu akan dikeraskan. Itu saja pilihan yang ada. Dua minggu lepas saya pergi ke Fatani, ke Thailand. 2 atau 3 minggu lepas saya pergi ke Fatani. Sampai malam, pagi-pagi itu terus saya pergi sembahyang subuh di Masjid Ar-Rahmaniyah. Tujuan sembahyang subuh di Masjid Ar-Rahmaniyah itu adalah untuk bertemu dengan Syekh Dr. Ismail Lutfi hafizahullah taala. Jumpa dia lepas sembahyang subuh, dia mentadabburkan surah Al-Insyirah. Lepas tu dia zikir ma'thurat ataupun azkar nabawiyah. Habis dia zikir tu kami pergi jumpa dengan dia 3-4 orang. Saya jumpa, lama tak jumpa kerana Covid ni. Sembang tajuk kesihatan, tanya keluarga macam mana, ahli macam mana sebagainya. Lepas tu masuk akhir saya kata dia, Syekh, nasihat sikit apa yang perlu. Dia sebut kat saya, dia kata balik promosikan di mana-mana cerita tentang Al-Quranul Karim. Al-Quran ni sebenarnya dia bukan panduan untuk orang yang beriman saja. Allah Ta'ala sebut apa? Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda. Al-Quran itu adalah petunjuk untuk manusia. Kita buka Al-Quran, kita akan jumpa innal ladzina amanu wa amilus salihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itu akan dimasukkan ke dalam syurga Jannatul Firdaus. Orang yang beriman dia tengah ikut Quran tu. Orang beriman dia akan melaksanakan gambaran Al-Quran tentang orang yang beriman. Orang yang beriman tu dirikan sembahyang, orang yang beriman tu tak kedekut, orang yang beriman tu berjihad pada jalan Allah, orang yang beriman tu berani berkata dengan yang benar, orang yang beriman tu tak takut kepada celaan orang yang mencela, orang yang beriman tu pemberani, orang yang beriman tu akan menyatakan kebenaran walaupun di hadapan sesiapa sahaja. Orang yang beriman dia sedang menjalankan kehidupan dia mengikut yang Al-Quran sedang sebut. Demikian Al-Quran juga, demikian dalam Al-Quran Allah Ta'ala cerita tentang orang munafik. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يعلم إن المنافقين لكاذبون. Allah Ta'ala kata akan datang kepada kamu wahai Muhammad orang munafik. Dia kata kami mengaku kamu adalah Rasulullah. Allah maha mengetahui bahawa kamu adalah Rasulullah. Dan Allah maha mengetahui bahawa orang munafik itu sedang bercakap bohong. Allah Ta'ala sebut wasawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Cerita tentang orang kafir. Orang kafir ni sama ada kamu bagi peringatan ataupun kamu tak bagi peringatan, seandainya tak ada taufik daripada Tuhan, la yu'minun, depa tak beriman. Orang munafik dia sedang menjalankan ciri-ciri kemunafikan dia ikut apa yang Al-Quran sebut. Orang yang kafir dia sedang menjalankan aktiviti kekafiran dia itu. Sebagai contoh Allah Ta'ala kata apa? Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu adalah kezaliman yang paling besar. Dia sedang menjalankan aktiviti kesyirikan. Dia sedang menzalimi diri dia. Dia cerdik, dia mengaji sebagai accountant, dia jadi seorang accountant, dia jadi seorang engineer, dia cerdik. Tapi akhirnya dia pergi minta dekat batu yang tak boleh bergerak ke mana-mana. Quran sebut kata, depa ni summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Quran sebut kecuali orang yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya Quran ni dia bukan hanya cerita tentang orang yang beriman, tapi Quran ni cerita macam mana perjalanan orang kafir, macam mana perjalanan orang munafik. Tiap-tiap hari jangan renggangkan diri kita dengan Quran.
Satu muka surat, dua muka surat, satu ayat, dua ayat untuk kita tadabbur. Yang kedua, dia bagi pesan. Dan yang kedua dia kata, belajar Quran, asal dia kita kena belajar Quran. Belajar Quran, kenal musuh. Masalah kita tak kenal syaitan tu siapa. Allah Ta'ala sebut secara detail dalam Quran, syaitan ni macam mana. Allah Ta'ala sebut, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh bagi kamu, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Ini disebut. Quran menyebut tentang musuhnya. Musuh kita adalah syaitan. Kita disuruh untuk mengambil syaitan itu sebagai musuh. Dan syaitan ni, dia telah mengemukakan plan dia di hadapan Tuhan, di hadapan Allah, Qadhi Rabbul Izzati wal Jalal. Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim thumma la tajidu aktsaruhum syakirin. Syaitan dia dah bagi dah master plan dia di hadapan Allah Ta'ala. Tuhanku, aku minta dengan keizinan kamu, fa bi'izzatik, demi kemuliaanmu, aku akan menyesatkan mereka keseluruhannya. Thumma, kemudian, la'atiyannahum, kami akan datang kepada mereka, min fawqihim, daripada arah kanan, arah atas, wa min tahtihim, daripada arah bawah, wa an aymanihim, daripada arah kanan, daripada arah kiri, daripada arah depan, min baini aydihim wa min khalfihim, dan daripada arah belakang. Thumma la tajidu aktsaruhum syakirin. Syaitan kata, dia beritahu kepada Allah, aku akan berusaha sampai kebanyakan di kalangan mereka itu tidak bersyukur. Lalu Allah Ta'ala kata apa kat dia? Allah Ta'ala kata, ihbitu, pilah kamu, beramuslah kamu daripada syurga. Dan Allah Ta'ala tak sebut sama ada kamu akan berjaya ataupun kamu tak berjaya. Orang yang tak main baca Quran, kitab-kitab Allah Azza wa Jalla, orang tu akhirnya dia akan ikut syaitan. Fa'atba'ahu syaitan, ada sampai ke tahap syaitan pergi ikut dia. Itu yang disebut oleh Al-Quranul Karim. Dia kata dalam suasana orang kata, yang pertama, kimpin orang untuk ingat kepada Al-Quran, tadabbur Al-Quran, teliti Al-Quran, perhatikan Al-Quranul Karim. Pesanan 17 hari bulan baru ni dia main perkampungan sunnah di Kangak. Sekali lagi dia ulang benda yang sama dalam kuliah subuh dia. Saya dengar kuliah subuh dia ulang benda yang sama. Hadirin mukminin rahimakumullah. Itu yang pertama, makna tadabbur. Yang kedua, makna kaedah. Dalam ni kita akan menggunakan setiap tajuk tu kita guna kaedah. Kaedah 1, kaedah 2, kaedah 3. Maksud dia apa? Kaedah yang dimaksudkan dalam buku ini adalah pedoman yang diambil dari potongan ayat suci Al-Quran dengan menggunakan kaedah usul tafsir, al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Pengajaran diambil daripada lafaz yang umum, bukan dari sebab yang khusus tentang ayat tersebut. Dari kerana itulah, sebagai contoh, tuan-tuan akan dapati ada ayat yang berkaitan dengan nikah kahwin tetapi dibincangkan dalam bentuk kaedah umum kehidupan. Jadi ayat tu panjang, tapi Syekh Muqbil dia hanya ambil potongan kecil, mungkin dua perkataan, 3 perkataan, lalu dia bincang dalam bentuk kaedah yang umum. Dia guna kaedah mana? Kaedah usul tafsir. Ibrah itu diambil daripada lafaz yang umum, bukan daripada sebab yang khusus. Kaedah yang kedua nanti kita akan jumpa ayat tu berkaitan dengan hukum talak. Ayat tu berkaitan dengan hukum talak, tapi dia bincang dalam bentuk kaedah, wala tansawul fadla bainakum. Okey. Muka surat yang ke-11. Kaedah yang pertama. Tuan-tuan, bagi setiap tajuk ni kita buat 3 bahagian. Bahagian yang pertama, punca kaedah. Maksud dia ayat asal dia macam mana. Yang kedua, kita buat keterangan sikit. Yang ketiga, pedoman apa yang kita boleh dapat daripada kaedah ini. Ayat ini daripada surah Al-Baqarah. Bukan surat sebelah tu. Ayat ini daripada surah Al-Baqarah ayat 83. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila la ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana. وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Maksudnya, dan ingatlah ketika kami mengikat perjanjian setia dengan Bani Israel dengan berfirman, janganlah kamu menyembah melainkan Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua ibu bapa dan kaum kerabat dan anak-anak yatim serta orang miskin, dan ini kaedahnya, dan
katakanlah kepada sesama manusia perkataan yang baik. Dan dirikanlah sembahyang serta berilah zakat. Kemudian kamu berpaling perjanjian kamu berpaling perjanjian setia kamu itu kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan sememangnya kamu yang tidak menghiraukan perjanjian setianya. Surah Al-Baqarah ayat 83. Allah Ta'ala sebut ini mitsaq, perjanjian Allah dengan Bani Israel. Sudah tentulah melalui Rasulnya. Apa perjanjiannya? Perjanjiannya yang pertama, hampa kena sembah Allah. Yang kedua, hampa kena buat baik kepada kedua ibu bapa, kaum kerabat, anak yatim, orang miskin. Dan berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik. 6. 7. Wa aqimus salah, dirikanlah sembahyang. Wa atawuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Tapi kata Allah, thumma tawallaitum, tapi setelah itu ramai orang yang berpaling, kecuali sedikit. Wa antum mu'ridun, dan memang sikap kebanyakan manusia, mereka berpaling daripada janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kaedahnya tuan-tuan, kaedahnya apa? Kaedahnya waqulu linnasi husna, berkata baiklah, bercakap baiklah, keluarkanlah perkataan yang baik apabila berbicara dengan manusia. Tuan-tuan, Fir'aun yang dituduh kata buat menara 15 km tu, Fir'aun yang ada satu orang ustaz kata Fir'aun ni dia terjun dalam sungai Nil, jumpa dengan seorang tok wali, naik-naik tu jadi Fir'aun. Kacau. Fir'aun tu tuan-tuan, Fir'aun ni bukan orang Kedah, Mesir. Hak turun di Kedah tu Nabi Adam. Tuan-tuan, Fir'aun ni jahat. Surah Al-A'la, tuan-tuan semua hafal, Sabbihis. Sampai dia kata faqala ana rabbukumul a'la. Dia kata sesungguhnya aku adalah Tuhan kamu yang maha tinggi. Tuan-tuan, Fir'aun ni dia pernah kata kepada Haman, ya Hamanu ibni li sarhan la'alli attali'ul asbab asbab as-samawati fa attali'u ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Dia kata dekat Haman, dia kata binakan bagi aku sarhan, satu menara, satu tempat yang tinggi, untuk aku naik ke langit, aku naik nak jumpa dengan Tuhan Musa. Aku rasa Musa ni bohong. Fir'aun sampai dia mengaku dia menjadi Tuhan, sampai dia kata dia adalah Tuhan yang maha tinggi. Tapi ketika mana Nabi Musa dan Harun dipanggil untuk disuruh dengan satu arahan supaya pergi jumpa dengan Fir'aun, apa kata Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Harun dan Nabi Musa? Surah Taha, Allah Ta'ala sebut, Allah Ta'ala kata kat dua ni, izhaba ila Fir'aun fa innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yahsha. Dia kata pergilah kamu berdua, Musa dan Harun, bertemu dengan Fir'aun, dan Fir'aun telah melampau batas. Katakanlah kepada Fir'aun ini perkataan yang lemah lembut. Fir'aun, seorang salafus salih, dia berdoa, dia kata ya Rabb, wahai Tuhan, kepada orang yang pernah mengaku dengan berkata ana rabbukumul a'la, itu pun kamu suruh berkata dengan perkataan yang lemah lembut, maka bagaimana kepada aku, orang yang pernah menyebut subhana rabbiyal a'la? Beza kan? Fir'aun dia kata ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang maha tinggi, itu pun Allah Ta'ala kata katakanlah dengan perkataan yang lemah lembut, la'allahu yatazakkar, mudah-mudahan dia sedang, au yakhsha, ataupun menimbulkan rasa takut kepada dia. Maka bagaimana kami ni yang sering menyebut subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku, Allah Tuhan yang maha tinggi. Fir'aun mengaku kata dia Tuhan yang maha tinggi. Ada orang yang melakukan maksiat, tapi dia pernah sebut paling tidak dalam sembahyang raya subhana rabbiyal a'la. Sembahyang lain tak mai, sembahyang lain pun tak ada sembahyang ke macam mana ke, paling tidak dalam sembahyang raya dia sebut subhana rabbiyal a'la. Fir'aun yang kata ana rabbukumul a'la pun Allah Ta'ala kata katakanlah dengan perkataan yang baik. Apatah lagi satu orang Muslim, mungkin dia maksiat,
ahli maksiat, mungkin dia ahli bid'ah, mungkin dia zalim, mungkin, tapi dia pernah mengeluarkan perkataan ana subhana rabbiyal a'la, aku adalah subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah, Tuhan yang maha tinggi. Sudah tentulah lebih berhak orang ini untuk menerima perkataan yang baik, qaulan hasana. Fir'aun hak jahat, habis tank punya jahat, tuan-tuan. Allah Ta'ala kata, faqula lahu, wahai Musa, wahai Harun, katakanlah kepada Fir'aun ini dengan perkataan yang lemah lembut. Adapun orang yang dah beriman, orang yang pernah sebut subhana rabbiyal a'la, takkan Allah Ta'ala nak suruh kita herdik mereka, hukum mereka dan sebagainya? Tidak. Allah Ta'ala kata, wa qulu linnasi husna. Tuan-tuan, manusia adalah makhluk yang akan sentiasa berkembang dari sudut pemikiran dan ketamadunannya, dan ia berlaku secara tabi'i seperti yang dikatakan oleh para pengkaji, al-insan madaniyun bit-tabi'i. Manusia secara tabiat dia akan berubah. Ibn Khaldun katakan, manusia secara tabiat, secara tabi'i dia akan berubah. Bahasa, cara fikir, style pakaian, kan dia berbeza-beza. Tuan-tuan pernah hidup zaman 60-an ataupun zaman 50-an, 60-an, awal 70-an mungkin masih ada yang zaman kaki besar bawah, kaki seluar besar di bawah. Style pada ketika itu, sampai satu ketika dia pakai seluar jeans jarik, sampai satu ketika pakai manusia memang itu. Cara fikir dia berbeza, bahkan bahasa pertuturan dia berlaku. Satu ketika hatta bahasa Arab itu sendiri, bila dia makin jauh, akhirnya Aljazair, tuan-tuan, lahjah Aljazair tu satu ketika macam kita tak kenal kata tu lahjah Arab. Ini bahasa. Ini biasa dia, manusia dia akan berlaku perkembangan yang macam tu. Cara fikir dia, menu makanan dia, cara pakai dia, style pakaiannya, cara memilih orang dia, cara melihat orang dan sebagainya. Itu manusia. Ibn Khaldun kata, perkara pertama yang perlu diketahui oleh orang-orang yang nak mengurus manusia ni, dia kena tahu dulu hakikat manusia tu macam mana. Manusia ni, tuan-tuan, dia ada akal. Akal tu dia berfikir. Manusia ni, tuan-tuan, dia ada jasad. Jasad dia tu yang taharrak, menyebabkan dia bergerak. Manusia ni, dia ada rasa. Dia ada jantung hati, dia ada perasaan. Tiga gabungan inilah yang menyebabkan manusia itu menjadi manusia yang normal. Dan manusia yang normal itu, dia akan berubah. Perkembangan dia, perkembangan diri dia dan perkembangan tamadun dia akan terus berubah. Boleh jadi dia akan berkisar, sebagaimana kata Al-Quran, wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari-hari yang bersilih ganti di kalangan manusia. Satu ketika mungkin waktu tu orang makan ubi kayu, gambaran kata makan ubi kayu tu dah habaq, kata gambaran zaman lama. Kami tak mau dah zaman makan ubi kayu, kami teruk dah. Lah ni, tuan-tuan, orang makan balik ubi kayu, makan di Sri Hilton di Jalan Tun Razak tu, Jalan Tengku Abdul Rahman tu, ubi kayu, buah nyok, buah gula, RM18 seketui. Watilkal ayyam, demikian hari-hari yang bersilih ganti di kalangan manusia. Nasi rendang orang cari pula lah ni. Saya pergi makan di tempat santai pagi, pada masa 8 pagi dekat Ijtra tu, dia jual nasi rendang. Nasi rendang yang satu ketika dahulu kan, nasi lebih malam tu, yang gue dengan ikan temenung ke apa ke, buah toyu sikit. Nasi tu jual balik RM8 sepinggan. Demikian manusia dia akan berkembang, dan sampai satu ketika dia akan patah balik. Tuan-tuan, ikan singgang satu ketika di Terengganu disebut kata ikan singgang tu adalah makanan bagi orang yang tak ada bekal apa dah, pakai bubuh ayak asam, pakai bubuh asam limau, bubuh apa nama. Lah ni dia jual 10 gerai dekat Jalan Tengku Abdul Rahman, dekat Cokit tu, pakat pergi makan. Mahal pula tu. Demikianlah manusia. Ini asas dia. Bila kita sebut manusia tu siapa? Manusia tu, tuan-tuan, makhluk yang bergerak, dan komponen diri dia ada akal, dia ada perasaan, dia ada jisim. Itu manusia. Pergaulan manusia seharian menyebabkan mereka akan bertemu dan berinteraksi dengan rencam jenis manusia, sama ada dari sudut kefahaman, moral dan sebagainya. Dari pergaulan itulah juga akan menyebabkan kita akan dapat kesan kebaikan dan keburukan manusia secara fitrah. Manusia ni, dia bukan masyarakat duduk seorang-seorang. Dia masyarakat yang bergerak. Manusia ni kod mana sekalipun, hidup kita ni, tuan-tuan, tumpang menumpang, tampung menampung. Ini hidup kita. Kita tak boleh hidup seorang-seorang.
Kita tak boleh hidup seorang tu. Kita tumpang menumpang. Jadi kita berinteraksi dengan manusia lain. Yang manusia yang kita berinteraksi tu berbeza dari sudut faham, dari sudut akhlak, dari sudut semua ni berbeza. Cara cakap bagi orang Kuala tak sama dengan orang yang duduk di Pekan. Tak sama dengan orang yang duduk di Pekan. Orang yang duduk di kampung mungkin suaranya agak, orang yang duduk dalam dalam kawasan-kawasan perbukitan sikit, orang bukit tu mungkin cakapnya agak lebih lembut daripada orang laut. Ini semua dia akan berlaku berdasarkan kepada suasana yang dia berada. Tuan-tuan baca dalam riwayat kan banyak kan. Mai Arab Badui. Arab Badui jenis keras. Arab Badui jenis kasar. Arab Badui dia tak ada mukadimah punya. Dia tak kira, dia kalau masuk terus dia tanya kat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya mata sa'ah, kiamat bila? Nabi buat tak tahu kata Nabi teruskan ucapan. Dia bangkit tanya pula, kiamat bila kiamat? Arab Badui. Hak ni mungkin dia main daripada ulu mana tu kan. Manusia. Itu manusia. Jadi bila kita berinteraksi dengan orang, kita akan tengok dari segi kefahaman dia, dari segi moralnya, dari itu semua berbeza. Ada satu orang hamba Allah, dia main di Kuala Kedah 3-4 tahun lepas. Dia main Kuala Kedah. Main Kuala Kedah tu tujuan dia adalah untuk hantar budak tahfiz, budak yang dia ambil, dia jaga dalam satu panti asuhan kan, hantar ke keluarga dia. Masuk tengok baru semua, dia kata baru hantar 2 bulan mai balik dah. Pak dia kata kat dia baru. Kawan dia terkejut. Tak apalah terkejut sudah. Pergi makan laksa apa mana duduk. Dia tengok ada kawan dia lalu. Kawan tengok, oi, dajal sungguh. Dajal pula. Dia berasa pelik, dia kata pak dia hidup dengan makiyah pun. Jadi tuan-tuan, itu tabiat. Baik tak baik satu masalah yang kedua. Nak sebut kata, bila kita berinteraksi dengan insan, kita akan jumpa macam-macam jenis. Dari sudut fahamnya, dari segi moralnya, dari segi pergaulannya, berbeza-beza. Itu manusia. Lalu, kaedah ini mengajar kita untuk mengamalkan asas komunikasi antara manusia dengan waqulu linnasi husna. Kaedah dia ajak apa kat kita? Kaedah ni ajak kat kita berkata baiklah sesama manusia. Berkata baiklah sesama manusia. Setelah kita faham bahawa level manusia ni bukan semua sama. Ada cara bercakap dia keras, ada cara fikir dia penuh dengan dia bermula dengan negatif dulu, barulah ada manusia yang macam tu. Dia berdasarkan kepada dia duduk dalam kawasan mana. Dia duduk dalam bi'ah apa. Jumpa orang, dia mula dengan negatif dulu. Kawan ni mai nak buat sesuatu kepada aku. Ada manusia yang seumpama itu. Setelah kita tahu semua tu, manusia latar belakangnya macam tu, bila kamu berinteraksi sesama manusia, asas komunikasi waqulu linnasi husna, dan berkata baiklah, bercakap baiklah kepada sesama manusia. Tuan-tuan, Allah ajak kepada kita dalam surah An-Nahl, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Ada 2 kali perkataan hasan. Hasan itu dengan makna yang baik. Allah Ta'ala kata apa? Dakwahlah kamu kepada, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu, satu, bil hikmah, dengan hikmah. Hikmah tu tuan-tuan, dia bukan lemah lembut. Hikmah tu adalah sesuai dengan kedudukan tu. Itulah yang maksud hadis yang Nabi kata, khatibun nas ala qadri uqulihim. Bercakaplah, pidatolah, khutbahlah, ceramahlah, kuliahlah kepada manusia tu mengikut kadar akal mereka. Kadar akal mereka. Khatibun nas ala qadri uqulihim. Sebab tu bila orang tanya kepada Nabi, kita tengok dalam riwayat kan berbeza-beza. Orang ni tanya apa dia yang dimaksudkan dengan Islam. Nabi, ada orang ni juga tanya. Hak ni Nabi jawab macam ni. Nabi jawab rukun Islam sebagai contoh. Ada orang tanya apa dia Islam? Islam tu adalah apabila kamu selamat, apabila kamu boleh menyelamatkan manusia lain daripada lisan dan lidah kamu, daripada lisan dan tangan kamu. Jawapan yang pelbagai itu pasal apa? Dia tengok kepada kadar akal orang tu. Itu hikmah. Hikmah satu. Dan yang keduanya, wal mau'izatil hasanah, dan dengan nasihat-nasihat yang baik. Nasihat-nasihat yang baik. Orang mai jumpa dengan Nabi, ya Rasulullah, awsini, wahai Rasul, tolong wasiatkan kepada saya. Nabi kata kat dia, la taghdab, jangan marah.
Kawan ni tanya sekali lagi. Faraddada miraran, berkali-kali bahkan dia tanya kat Nabi, "Ausini, tolong bagi pesan kat saya." Nabi kata, "La taghdab, jangan marah." Tanya lagi, Nabi kata, "Jangan marah." Tanya lagi, Nabi kata, "Jangan marah." Orang lain pula mai jumpa dengan Nabi, "Ya Rasulullah, tolong bagi tahu kepada saya satu perkataan dalam Islam, saya tak mau tanya orang lain dah." Nabi kata, "Qul amantu billah thumma istaqim." Katakanlah beriman kepada Allah, kemudian istiqamah. Katakanlah aku dah beriman dengan Allah, kemudian istiqamah. Kawan ni jangan marah, kawan ni istiqamah. Orang lain pula bertanya kepada Nabi, jawapannya berbeza-beza. Pasal apa? Semua itu duduk dalam kandungan hikmah dan mau'izatul hasanah, nasihat-nasihat yang baik. Lepas tu Nabi kata tak cukup lagi, Allah Taala kata kat Nabi, wajadilhum, dan berdebatlah dengan mereka, dialoglah dengan mereka, lawan bicaralah dengan mereka, billati hiya ahsan, dengan yang terlebih baik, dengan bawa hujah-hujah yang baik. Jadi qaulan hasana, perkataan yang baik itu adalah perkataan yang betul, perkataan yang benar, perkataan yang sesuai. Jadi qaulan hasana itu bukan merujuk kepada cakap cakap lembut saja, tak, tapi dia merujuk kepada kontennya itu konten yang benar, konten yang betul, konten yang mengajak kepada kebaikan, dan juga tidak mencetuskan permusuhan sesama manusia. Okey, main bawah ni ada ungkapan tu. Muhammad bin Utsaimin rahimahullah, dia kata apa? Ungkapan yang baik ataupun perkataan yang baik merangkumi baik pada gerak-gerinya, pada maksudnya, diungkapkan dengan lemah lembut dan tergambar pesona akhlak, tidak tergambar unsur perli, dan sudah tentu ungkapan itu adalah ungkapan yang baik dan benar. Itulah makna qaulan hasana. Al-Quran kata waqulu lin-nasi hasana wa qulu lin-nasi husna, dan berkata baiklah kepada manusia. Apa kata baik? Kata tu kata yang disertai dengan gerak-geri dia yang baik, disertai dengan maksud ungkapan dia itu pun baik, tak ada dua maksud, diungkapkan pula dengan lemah lembut, tergambar pesona akhlak, tak tergambar unsur perli, bukan dengan tujuan perli dan lain sebagainya. Itulah dia maksud dengan waqulu linnasi husna, berkata baiklah kepada manusia. Manusia ni siapa? Awal tadi kita bagi muqaddimah dulu. Manusia ni sudut pemikiran berbeza, dia akan berkembang daripada masa ke semasa. Jadi bila kita duduk dalam mana-mana zaman pun, pedoman Al-Quran bagi tahu kat kita waqulu linnasi husna, dan berkata baiklah kepada sesama manusia. Dalam Zubdatut Tafsir dia sebut waqulu linnasi husna ay waqulu lahum qawlan hasana. Maknanya dia kata katakanlah kepada mereka dengan perkataan yang baik, iaitulah perkataan yang jujur, benar, dan juga tepat kepada sasarannya. Tak lebih. Cakap tu tepat kepada sasarannya. Sebab ada benda yang kita perlu rahsiakan daripada orang. Bukan semua benda yang kita dengar kita perlu sampaikan. Dan dia sebut di sana, dia kata itulah jumlah yang disebut sebagai jumlah al-hasan dalam menyampaikan ucapan kepada manusia ataupun dalam berbicara dengan manusia. Muka surat 13 pedoman kaedah. Allah Subhanahu wa taala melarang untuk berkata buruk kepada ibu bapa, sebagaimana yang disebut dalam surah Al-Isra, disebut dalam surah Al-Isra ayat 23 dan juga dalam Luqman tu. Jangan kamu berkata perkataan Ia juga boleh difahami supaya mengaplikasi kaedah ini dalam kehidupan seharian dengan mengamalkan komunikasi yang baik, waqulu linnasi husna, bersama dua ibu bapa. Ungkapan yang baik dalam konteks dengan ibu bapa adalah qaulan karima. Adapun dengan bapa ni, dengan ibu bapa ni, dia punya komunikasi yang baik tu macam mana? Qaulan karima, ungkapan yang memuliakan. Tentu buka dalam Quran tu. Nabi Allah Ibrahim, Allah Ta'ala ceritakan dalam Al-Quran ni banyak episod tentang Nabi Allah Ibrahim. Tapi yang paling banyak Nabi Musa. Yang paling banyak Nabi Musa. Sampai ahli tafsir kata, kada Musa ayyakuna Qur'anan wa kada Qur'ana ayyakuna Musa. Hampir sahaja cerita Musa tu ada dalam Quran. Sebab Quran tu semuanya cerita Musa. Dan hampir saja Quran tu dipenuhi dengan kisah Musa.
Buka Al-Baqarah ada Musa, pi Qasas ada Musa, pi Maryam ada Musa, sampai surah Al-A'la ada Musa. Nabi Musa ni banyak kisahnya dalam Al-Quranul Karim. Selain daripada Nabi Musa adalah Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dia bermula daripada kota Og. Nabi Ibrahim dia dilahirkan di kota Og, bukan kota Og Pedagang tak? Iraq. Kota Og Iraq. Ejaan dia sama, alif waw ra kan? Alif waw ra, A U R. Nabi Ibrahim. Saya orang Penaga kata. Nabi Ibrahim saya orang kota Or. Kacau. Kota Or. Nabi Ibrahim lahir di situ, kemudian dia membesar. Kita tahu dalam ketika mana mendewasa tu dia mula mencari-cari Tuhan. Pasal apa? Tabiat manusia ni dia nak beragama. Itulah yang Al-Quran sebut. Bila dia tengok matahari, dia tengok bulan, dia kata hak ni ikut Tuhan. Tiba-tiba esok bangun bulan dah tak ada. Dia kata hak jenis hilang-hilang ni bukan Tuhan. Falamma ra'a asy-syamsu badhighatan, bila dia tengok matahari pula keluar, dia kata hadza rabbi hadza akbar. Dia kata hak ni Tuhan dah. Hak ni besar. Falamma afalat, tengok-tengok petang tu hilang pula. Qala la uhibbul afilin. Aku tak suka benda ni semua. Dia membesar kan? Sampai satu ketika dia test keyakinan kaum dia kepada berhala. Kan? Dia masuk dalam rumah Abul Hasan An-Nadawi sebut benda ni dalam bukunya Qasasun Nabiyyin. Dia masuk dalam rumah berhala, dia hantam semua berhala-berhala yang kecil tu, dia tinggal hak besar. Dan dia ambil mertun hak dia ketok tu ataupun parang hak dia ketok tu, dia tak di atas tangan berhala hak besar. Dia pun balik tengok-tengok tu dia habis hancur. Dia pun kata siapa ni? Ada satu orang sebut, sami'na fatan yuqalu lahu Ibrahim. Kami dengar ada seorang budak muda nama dia Ibrahim. Dia ni tak percaya dekat Tuhan kita. Depa ambil dia mai, depa tanya, siapa yang buat? Nabi Ibrahim kata, bal fa'alahu kabiruhum hadha. Nabi Ibrahim kata dia ni buat hak besar ni. Itu diungkap dalam Al-Quranul Karim. Bal fa'alahu kabiruhum hadha. Dia kata ni hak besar ni buat. Depa kata mana boleh? Tak boleh, dia tak boleh bagi manfaat dan mudarat apa. Nabi Ibrahim kata dah dia tak boleh bagi manfaat dan mudarat apa, sampai tak tahu siapa buat dia, lawan pun tak boleh, apa jadikan dia sebagai Tuhan? Pasal apa? Nabi Ibrahim kata aku tu kat depa. Depa marah tu. Masalah Nabi Allah Ibrahim juga adalah kerana bapaknya adalah pengurusi Perbadanan Berhala Nasional. Ni masalah yang paling besar. Pak dia adalah tokoh berhala, Azar. Lepas tu menyebabkan akhirnya dia bertemu dengan pak dia dan sebagainya. Hak saya dah sebut kat tuan-tuan, tuan jumpa dalam Al-Quranul Karim lebih daripada 7 kali ungkapan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasalam memanggil bapanya dengan ya abati, wahai bapaku yang aku kasihi. Itu qaulan karimah. Tuan-tuan baca banyak kali. Pak Nabi Allah Ibrahim tokoh berhala, bukannya dia kufur sikit-sikit dah. Allah kalau setakat, bukan kita lah, kalau setakat paknya tu kaki dan ekor ya, tak ada apa lah. Nabi Allah Ibrahim ni berhala, tokoh berhala. Tapi Nabi Allah Ibrahim dalam banyak kali ungkapan Al-Quranul Karim dia sebut ya abati. Dia tanya kat pak dia, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Wahai bapaku yang aku kasih, wahai bapaku, abati ni ungkapan yang menzahirkan hanunul ubuwah, perasaan kasih, perasaan rindu kepada dakapan seorang bapa. Nabi Ibrahim kata kat pak dia, wahai abah, wahai bapaku, ungkapan yang cukup mesra, ungkapan qaulan karima. Dia tanya, pasal apa pergi duk sembah berhala? Mala yasma', dengar tak boleh, tengok tak boleh bagi manfaat apa pun kat kita. Ya abati la ta'budis syaitan. Wahai bapakku, jangan duk sembah berhala, jangan duk sembah syaitan. Syaitan ni akan merosakkan kita. Nabi Ibrahim sebut begitu. Itu saya nak sebut tuan-tuan, qaulan karima. Qaulan karima. Dan bahkan dia sebut kepada bapak dia, tak apalah, lepas bapak dia halau dia keluar, dia kata kat bapak dia, saufa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya, dalam surah Maryam. Allah Ta'ala rakamkan ungkapan dia. Dia kata tak apalah, keluar apalah, halau lah, tapi bapaku yang tercinta, sa'astaghfiru laka rabbi, aku akan minta istighfar untuk kamu daripada Tuhanku. Kasih dah.
Dan Allah Ta'ala sebut lepas tu, وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ إِلَّا عَمْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ. Dan tidaklah istighfar Ibrahim kepada bapanya melainkan kerana dia nak menunaikan janjinya kepada bapanya. Istighfar kepada orang kafir tak boleh, walaupun bapa. Tapi Nabi Ibrahim kata, aku nak minta istighfar juga. Pasal apa? Sekadar untuk memenuhi janji kepada bapanya. Qaulan karima. Nabi Allah Ibrahim dengan pak dia tokai berhala, tokai besar berhala. Kira waktu tu hak duduk dalam senarai bursa saham ni, kira hak pak dia tokai paling besar berhala. Nabi Ibrahim tetap panggil dengan panggilan yang mulia, qaulan karima, perkataan yang mulia. Abu Quhafah tu bapa kepada Abdullah. Abdullah tu Abu Bakar As-Siddiq. Abu Quhafah tu tuan-tuan, dia masuk Islam lambat. Bahkan pada hari kemasukan dia masuk dalam Islam tu, Abu Bakar radhiyallahu anhu tengok Nabi sambut, dia gembira, tapi dia nampak Nabi macam, Nabi berasa Nabi tak boleh ajak pak menakan dia yang rapat dengan dia, yang bantu dia masuk Islam ni. Dia ada sikit tergurih lah, ada sikit rasa terkilan lagu tu. Nabi Sayyidina Abu Bakar kata, wahai Rasulullah, sesungguhnya nak nampak Tuhan bergembira itu lebih aku perlu daripada Islamnya Abu Quhafah. Tapi Nabi kata jangan, dia telah Islam. Abu Quhafah masuk Islam lambat. Dan sepanjang sebelum daripada dia Islam, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terus mengamalkan apa yang disebut waqulu qaulan karima, perkataan, ungkapan yang memuliakan. Sebab tu terhadap bapa tuan-tuan tak boleh panggil nama. Panggil nama pak kacau tuan-tuan. Dekat daerah-daerah sini ada satu orang dulu ni, Allah yarham, almarhum Ustaz Wahab Kulim. Dia ajak saya pergi tunjuk satu tempat, satu rumah. Masuk rumah tu, dia sampai rumah, dia tanya, saya terlupa nama. Dia sebut nama satu orang, budak kecil lah. Dia panggil belakang. Contoh, mungkin nama Piah ke kata. Dia panggil, Piah, ni kawan hamai ni. Saya kata, Ustaz kawan dengan budak-budak ke Ustaz? Dia kata, sat dulu. Tengok mak dia. Dia panggil dengan mak dia, panggil nama, lepas tu cakap aku hang. Kacau tu. Dekat ni. Tanya-tanya, saya orang Baling, orang Kedah juga. Ini tuan-tuan hadirin mukminin, panggilan kepada bapa, panggilan kepada mak, dia kena panggilan yang qaulan karima, ungkapan yang menunjukkan kata dia tu dimuliakan. Allah Subhanahu wa taala mengarah supaya berkomunikasi dengan baik kepada para peminta. Seperti yang disebut dalam surah Ad-Duha ayat 10, wa ammas sa'il fala tanhar. Adapun orang yang meminta bantuan pimpinan, maka janganlah engkau tengking herdik. Bantuan ini di kalangan ulama tafsir kata, ada yang, kalau kita baca terus tu, bahkan ada para ilmuwan berpandangan bahawa peminta yang dimaksudkan adalah peminta harta ataupun ilmu. Kalau orang main minta-minta, jangan herdik dah. Itu asas komunikasi. Tak mau bagi, tak apa. Orang jangan herdik dah. Bahkan sarjana menyatakan, janganlah mengherdik mereka, tetapi berilah seadanya atau balaslah dengan perkataan yang baik, sebagaimana yang disebut oleh Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya jilid 19 muka surat 295 ketika mana membahaskan surah Ad-Duha. Nak sebut asas komunikasi yang baik ni apa? Hatta kalau terhadap orang yang meminta, fala, jangan mengherdik mereka, jangan mengeluarkan perkataan-perkataan yang tidak baik terhadap mereka. Yang ketiga, untuk mengaplikasikan kaedah ini dalam pergaulan, Allah mengarah kita supaya mengungkapkan ungkapan selamat kepada para juhala yang memperkatakan perkara-perkara yang menyakitkan. Ini adalah salah satu cara mengaplikasikan kaedah ini dalam kehidupan. Tuan-tuan, hidup ni orang kata macam-macam kan. Allah Ta'ala beritahu karakter hamba Allah yang baik ni dalam surah Al-Furqan ayat 63 sampai habis tu. Allah Ta'ala sebut, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang-orang jahil mengeluarkan ungkapan-ungkapan yang kasar, ada orang yang kita tak boleh bawa bincang, qalu salama, selamat, salam sejahtera, tinggal. Qalu salama, salam sejahtera. Ada orang yang dia akan mengeluarkan kata-kata makian dan sebagainya. Macam mana nak mengaplikasikan perkara ini dengan mereka? Wa iza khatabahumul jahilun qalu salama.
apabila mereka mengeluarkan ungkapan-ungkapan yang jahat berpunca daripada seorang yang jahil, maka katakanlah selamat kepada mereka semua. Tuan-tuan, hak ni kaedahnya yang kita panggil waqulu linnasi husna. Tapi saya dan tuan-tuan siapa? Kita manusia. Manusia ni tuan-tuan, kita ada perasaan. Kadang-kadang kita marah. Kadang-kadang kita marah. Kadang-kadang kita terasa hati kat orang. Kadang-kadang kita terkesan daripada kata orang. Maka dalam semua keadaan, ya, kalau marah, lepaskan kemarahan tu, kemudian ingat waqulu linnasi husna. Berkatalah dengan perkataan yang baik. Berkatalah dengan perkataan yang baik. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah marah tak? Ar-Rasul pernah marah. Itu yang Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam disebut kemarahannya itu kerana al-ghadabu lillah, kemarahan kerana Allah. Dan Nabi bagi panduan bila kita marah. Ketika mana kita marah tu bukan kerana kita dizalimi, bukanlah kerana kalau kita dizalimi kita disuruh untuk lawan, tapi kita perasaan marah tu tak boleh kita seimbangkan. Itu yang Nabi SAW bagi tahu kat kita. Kalau tengah berdiri, duduk, ambil uduk dan sebagainya, itu sebagai proses untuk mengkontrol kemarahan tersebut. Kita manusia, tuan-tuan, dia ada perasaan ni semua. Dia ada perasaan marah, dia ada perasaan gembira, dia ada perasaan. Kalau sampai tak ada perasaan apa, dia ni masalah. Dia ni ada masalah. Manusia yang normal dia ada perasaan dia ketika, dan dia kendalikan, dia menguruskan semua sifat-sifat yang ada dalam diri manusia itu dengan cara yang baik. Waqulu linnasi husna. Tuan-tuan, generasi sahabat ni yang kita kata laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubay'unaka tahta asy-syajarah fa'alima ma fi qulubihim fa'anzala as-sakinata 'alaihim wa athabahum fathan qariba. Surah Al-Fatah. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala telah meridai orang yang berbai'ah dengan kamu wahai Muhammad di bawah pokok yang namanya Bai'atul Ridwan di Al-Hudaybiyah. Allah Ta'ala redha mereka. Dalam surah Al-Bayyinah Allah Ta'ala kata apa? Radiyallahu anhum wa radu'an. Allah Ta'ala redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah. Zalika liman khasyiya rabbah. Demikianlah orang yang benar-benar takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang munafik, orang sahabat ni Al-Ansar dan orang Muhajirin, Allah Ta'ala telah meletakkan keredaan Allah kepada mereka. Tapi tuan-tuan, kita baca dalam sejarah ada cerita peristiwa teguran Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Dzar radhiyallahu anhu. Abu Dzar radhiyallahu anhu dalam satu peristiwa, dia duduk, manusia dia tuan-tuan kan, berbincang, cakap apa semua. Sampai satu ketika dia tak puas hati dengan lawan cakapnya, iaitu Bilal bin Rabah. Sampai dia sebut ya benas sauda. Ya benas sauda ni tuan-tuan, kalau kita terjemah harfiah, kita terjemah secara literal tu, dia tak berapa nak sedap. Ya benas sauda, wahai anak orang kulit hitam. Dia tak tahu apa. Lebih kurang kalau kita nak sebut ya tuan-tuan, ya benas sauda, dia kata tak padan dengan kulit hitam. Tak padan dengan hitam, dia bubuh pula hitam macam dia sebut itu. Maknanya perkataan yang menyakitkan hati Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu pergi bagi tahu kat Nabi. Tak puas hatinya dia. Nabi panggil Abu Dzar. Nabi kata ke Abu Dzar, innaka mru'un fika jahiliyah. Hang ni orang yang dalam diri hang masih ada lagi sikap jahiliyah. Sikap jahiliyah tu apa? Sikap jahiliyah tu adalah dua benda tu kan. Satu adalah ungkapan yang kasar sikit, dan yang keduanya adalah masih duk main lagi tentang kulit, warna kulit, keturunan siapa, keturunan. Hak ni adalah amalan ataupun ini adalah sikap al-jahiliyah. Dan selepas itu Abu Dzar mohon maaf kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu. Hak saya nak sebut apa? Demikian manusia. Kadang-kadang kita tak terkendala. Kita tak boleh kendala kerana marah kita, kerana sikap. Manusia ni tuan-tuan, saya dan tuan-tuan, semua kita ni ada beberapa sifat yang sebenarnya tak negatif. Cuma kita urus macam mana ya? Nabi Ibrahim tuan-tuan, dia minta apa? Dia minta supaya orang sebut waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, tolong aku, bagilah nama aku ni disebut-sebut oleh orang-orang kemudian. Sebut-sebut tu apa? Supaya orang puji-puji Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wasalam. Kita berasa nak suruh orang puji kita, dia bukan negatif tuan-tuan. Dia tak negatif.
Tapi bagaimana kita mengurusnya? Nabi Ibrahim minta tu. Nabi Ibrahim minta, waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Waj'al li min warathati jannatin na'im. Ya Allah, jadikanlah aku di pewaris jannatin na'im. Jadikanlah nama aku ini disebut-sebut oleh orang yang kemudian. Disebut-sebut oleh orang yang kemudian. Dan Allah Ta'ala menerima permintaan Nabi Allah Ibrahim. Lah ni sampai lah ni. Ni kita dah duduk masuk dalam musim ni. Dia panggil apa? Musim sunnah Ibrahimiyah. Dua sunnah besar yang ditinggal oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Satu sunnah korban, satu adalah sunnah haji. Makna perjalanan yang dibuat oleh Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nabi Allah Ibrahim, dia rasa nak puji. Tuan-tuan, berasa nak orang bagi, orang ucap terima kasih lah kalau kita buat baik. Manusia. Tapi dia tidak boleh memaksa. Itu Al-Quran sebut dalam surah Al-Insan tu, la yuriduna wala syakura tu. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa athira innama nut'imukum liwajhillah. Paling asas, kami bagi makan kepada kamu demi wajah Allah, semata-mata kerana redha Allah. La nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Kami tak perlu daripada kamu sebarang balasan, dan kami tak perlu ungkapan terima kasih. Tapi perasaan manusia, dia penerima sebagai akhlak seorang Muslim, dia juga perlu, dan akhlak fitrah manusia, dia perlu mengucapkan terima kasih kepada orang yang memberi. Tuan-tuan, kalau kita pergi bagi orang dah lah dipilih lah kan, kita pergi bagi makan ke apa-apa, dia perlu bagi kat makanan kat kumpulan gelendagan tu, kadang-kadang dia tengok dia kata nasi lauk telur je ke, belagak bukan main tuan-tuan. Kita dia manusia, dia ada main perasaan tuan-tuan, dia ada main perasaan. Biasa, itu biasa. Bagaimana kita nak kendalikan perkara-perkara ini? Dan bagaimana kita nak kendalikan perkara-perkara ini? Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam banyak keadaan dia mengajar kepada kita untuk kita ni menjadi insan yang berakhlak dengan sifat yang fitrah. Sifat yang fitrah. Bila dia bagi tahu, la taghdab, jangan kamu marah. Pasal apa? Marah ni implikasi dia banyak gitu tuan. Kerana marah, kerana kecewa, gabung marah, gabung kecewa, gabung marah kat kawan tu, berebut tak puas hati, gabung, boleh jadi bunuh diri. Boleh jadi dia akan merosakkan harta kawan tu. Boleh jadi dia pergi ambil tindakan yang melampau batas kepada kawan tu dan sebagainya. Nabi ajak kepada kita, kontrolkan diri. Urus manusia itu, urus diri kita sebagai seorang manusia yang sebenar. Dan nak urus tentang mana? Pedoman dia, kaedah dia duduk dalam Al-Quranul Karim. Saya ulang kata-kata Syekh Dr. Ismail Lutfi hafizahullah. Dia kata apa? Quran tu pedoman untuk manusia. Orang beriman, Quran tu sebut dah macam mana sikap orang beriman, macam mana perjalanan orang beriman. Dia sedang ikut skrip Al-Quran tentang orang yang beriman. Orang munafik, dia sedang ikut skrip orang munafik sebagaimana yang disebut dalam Al-Quranul Karim. Hak jenis tuan-tuan, hak jenis ungkapan lain di belakang, lain di depan, yang boleh berubah segera dalam masa seminit, dalam masa 2 minit dia boleh ubah cara fikir dia. Macam tuan-tuan baca tentang Abdullah bin Salam, Allah Ta'ala sebut tentang kelompok yang keras hati ni. Abdullah bin Salam ni ruhban, kira orang agamawan di kalangan ahlul kitab. Dia masuk Islam, dia pergi jumpa Nabi, dia tanya beberapa soalan, dia Madinah kan, tanya beberapa soalan, Nabi jawab. Akhirnya dia tertarik, dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, Nabi bagi tahu kat dia hadis yang cukup masyhur. Nabi kata apa kat dia? Nabi kata ifshus salam, sebarkan salam, wa at'imut ta'am, bagi makan kepada manusia, wa sallu bil lail, dirikan sembahyang pada waktu malam, tadkhulul jannata bisalam, kamu akan masuk syurga dengan selamat. Kamu dah sebarkan keselamatan kepada manusia, kamu bagi kebahagiaan kepada manusia, kamu berhubung dengan erat dengan Tuhan kamu akan masuk syurga dengan selamat. Tengah-tengah duduk ni, tengok orang Yahudi mai. Orang Yahudi lain mai. Nabi minta untuk dia sembunyi sikit. Dia pergi duduk di sebalik tirai. Bukan sebalik tirai muhadzab tak, sebalik tirai. Dia duduk di tempat yang sembunyi sikit lah. Masuk, Nabi tanya kat dia, hampa kenal ada Abdullah bin Salam? Oh, dia kata Abdullah bin Salam orang baik, kami kenal sangat. Dia kata ahsanuna, dia orang yang paling baik di kalangan kami, anak kepada orang yang paling baik kepada kami. Orang baik, pak, bukan sekadar dia baik, pak dia pun baik, memang keturunan baik ni. Dia bagi tahu kat Nabi SAW. Nabi kata kalau dia masuk Islam, apa nak kata macam mana? Tak mungkin. Dia memang orang yang paling faqih,
orang yang paling alim. A'lamuna wa banu a'lamina. Dia orang alim, anak kepada orang yang paling alim di kalangan kami. Pak dia pun alim, dia pun alim. Dia baik, pak dia pun baik. Oh, hebat Abdullah bin Salam. Nabi kata kalau dia masuk Islam, tak mungkin dia berkata. Nabi panggil Abdullah bin Salam keluar. Abdullah bin Salam kata, saya dah masuk Islam. Oh, dia berkata, dia ni ke? Dia ni memang jahat. Pak dia pun jahat. Dia ubah saya. Hak macam ni, Quran duk sebut, Quran duk cerita, kata orang yang wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum. Jumpa orang yang beriman, aku beriman. Jumpa orang kafir, orang yang syaitan dan ikut perwatakan syaitan, dia kata aku juga bersama dengan kamu. Tuan-tuan, Al-Quran sedang berbicara tentang iman, tentang orang yang beriman, mukminin, tentang orang munafik, tentang orang kafir dalam Al-Quranul Karim. Jadi kalau kita nak tengok pedoman dan kita nak tarik diri kita, kadang-kadang kita tergelencor, cari Al-Quranul Karim balik. Hadza bayanul linnas. Ini adalah penerangan untuk manusia. Apa dia? Al-Quranul Karim ni, Al-Quran ni bayanun linnas. Ini adalah penerangan untuk manusia. Bukan untuk orang berbahasa saja, penerangan untuk manusia. Dan Al-Quran kata, surah Az-Zumar, fihi zikrikum. Dalam Al-Quran ini ada menyebut tentang kamu. Semua watak-watak kita ini disebut dalam Al-Quranul Karim. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Malam ini kita dapat satu kaedah daripada surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala sebut pada waqulu lin-nasi husna, surah Al-Baqarah ayat 83. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita bersama. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.